Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Kisah banjir besar sebenarnya ada didapati juga di dalam kitab suci agama-agama lain di seluruh dunia, termasuk Islam. Di mana dalam Islam, ia menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Kisah ini terkenal dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 25 sehingga 49, surah Al-Ankabut ayat 14 dan surah Al-A'raf ayat 59 sehingga 64. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang dosa dan kejahatan mereka. Ketika manusia terus-menerus menolak ajarannya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah bahtera yang besar untuk menyelamatkan dirinya dan pengikut setianya dari banjir besar yang akan datang. Banjir besar ini dianggap sebagai azab dari Allah terhadap umat manusia yang fasik pada waktu itu. Nabi Nuh membina bahtera sesuai dengan petunjuk Allah dan mengumpulkan haiwan-haiwan untuk meneruskan kehidupan di bumi setelah banjir. Apabila banjir besar berlaku, bahtera tersebut terapung di atas air selama 40 hari, 40 malam. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya keluar dari bahtera dan memulakan kembali kehidupan manusia di bumi yang baru. Allah juga berjanji bahawa azab seperti ini tidak akan berlaku lagi yang membinasakan manusia. Pada kisah dalam kitab Bible, iaitu Book of Genesis, bab 6 hingga 9, mencatatkan kisah Tuhan Yahweh yang marah kepada manusia dan mengarahkan Nuh untuk membina sebuah bahtera kerana banjir yang akan datang. Kisah ini dan tindakan mengumpul setiap haiwan secara berpasangan mempunyai banyak persamaan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Selain daripada perjanjian lama, Old Testament, di mana terdapatnya Book of Genesis, kisah perutusan Nuh juga diceritakan di dalam perjanjian baru, New Testament. Contohnya di dalam Gospel of Luke bab 17 ayat 27 dan 1 Peter bab 3 ayat 20. Dalam kitab suci Zoroastrian atau Majusi, iaitu Zen Avesta, mengandungi kisah The Myth of Yima. Dikatakan bahawa Tuhan Ahura Mazda memerintahkan Yima untuk menyelamatkan manusia dan haiwan yang terbaik untuk mewarisi keturunannya di Vara, iaitu gua atau rumah bawah tanah. Yima kemudian meletakkan haiwan, manusia dan benih yang diselamatkan daripada bencana ribut salji. Kisahnya hampir serupa dengan kisah Nabi Nuh, tetapi sedikit berbeza di mana bencana itu datang dalam bentuk ribut salji yang menebal di seluruh dunia. Bencana itu mengakibatkan manusia dan haiwan mati beku, kecuali mereka yang diselamatkan Yima. Dalam bab pertama kitab Hindu, Matsya Purana, diceritakan bagaimana Dewa Vishnu menjelma sebagai ikan bernama Matsya
dan menyuruh seorang lelaki bernama Manu membina bahtera kerana banjir besar akan datang. Oleh itu, Manu mengumpul benih, haiwan dan manusia untuk menyelamatkan bencana. Selain cerita itu tadi dari sumber kitab suci agama, rupanya ada juga rekod atau catatan mengenai kisah banjir besar yang terdapat di dalam mitos tamadun-tamadun awal manusia. Perkara yang paling menarik ialah mitos tamadun Mesopotamia, kerana ia adalah tamadun manusia terawal yang mempunyai cerita tentang peristiwa banjir besar. Terdapat 3 versi cerita banjir setakat ini, dan watak manusia yang terlibat ialah Ziusudra, Atrahasis dan Utnapishtim. Sebagai contoh, di dalam Epic of Gilgamesh yang merupakan penulisan sastra yang tertua di dunia 2700 sebelum Masihi, terukir di dalam tablet ke-11 ayat 1 sehingga 203, mengisahkan bagaimana pengebaraan Raja Gilgamesh telah menemukannya dengan seorang manusia bernama Utnapishtim. Menurut Utnapishtim, Dewa Ea, iaitu salah satu dewa masyarakat Babylon, telah membocorkan kepadanya akan rancangan rahsia The Council of Gods dalam menghancurkan manusia. Dewa Ea mengarahkan Utnapishtim untuk merobohkan rumahnya, lalu bahan-bahan tersebut digunakan untuk membina bahtera bagi menyelamatkan sebahagian manusia dan haiwan. Di zaman Mesopotamia juga, tetapi di dalam Epic of Ziusudra, iaitu era Sumeria, dan Epic of Atrahasis, iaitu era Akkadian, turut dirakamkan kisah ancaman banjir besar tersebut beserta arahan Tuhan untuk membuat bahtera. Dalam tamadun Greek pula, di dalam koleksi Timaeus milik Plato, diceritakan bagaimana sikap manusia yang selalu berperang sesama sendiri telah menyebabkan Dewa Zeus membuat keputusan ingin menghukum manusia dengan malapetaka banjir. Prometheus, iaitu sejenis makhluk dari golongan Titan yang mendapat tahu akan berita tersebut, menghabarkannya kepada seorang manusia bernama Deucalion, lalu menasihatinya agar dibinanya sebuah bahtera. Di dalam Hingking, salah satu rekod klasik dari tamadun Cina, menceritakan bagaimana terdapat satu keluarga yang terselamat dari peristiwa banjir besar dengan menaiki bahtera. Lalu, melalui keturunan keluarga tersebut, umat manusia berkembang biak semula. Sebenarnya, terdapat banyak lagi kisah mitos yang unsur naratifnya hampir serupa dengan peristiwa banjir Nabi Nuh di seluruh dunia. Antaranya ialah kisah Bergemil dalam mitos Norse, iaitu masyarakat Skandinavia, kisah Bundaba dalam masyarakat orang asli di Tanah Besar Australia, mitos Namo Deoyon di Korea, dan mitos masyarakat Choctaw di Amerika Utara. Selain itu, masyarakat di Kepulauan Hawaii juga mempunyai mitos banjir besar. Malah masyarakat Kelantan juga turut mempunyai kisah dongeng mengenai mitos banjir besar ini. Diceritakan bahawa pada masa dahulu, sewaktu sebuah pesta sedang berlangsung, air banjir yang datangnya dari gunung tiba-tiba melimpah, lalu menyapu habis kesemua manusia kecuali 3 orang yang tidak berada di pesta tersebut. Ditambah lagi dengan suku Proto-Melayu seperti suku Temuan dan suku Jakun turut mempunyai kisah dongeng yang berkisarkan banjir besar. Berdasarkan petunjuk dari kisah yang diceritakan tadi,
menyimpulkan bahawa banyak tamadun manusia di seluruh dunia memiliki kisah ataupun mitos mengenai peristiwa seorang manusia yang menerima arahan dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia berserta haiwan daripada malapetaka banjir besar melalui pembinaan sebuah bahtera. Kisah yang sama juga dirakamkan di dalam kitab-kitab suci agama di seluruh dunia. Kebanyakan kisah banjir besar ini berakhir dengan penceritaan bagaimana generasi manusia bermula sekali lagi melalui keturunan manusia yang terselamat daripada peristiwa tersebut. Rata-rata mengisahkan punca berlakunya kisah banjir besar ini adalah disebabkan kemurkaan Tuhan terhadap manusia yang sering berlaku zalim. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa peristiwa banjir besar dan adanya seorang penyelamat manusia yang membina bahtera adalah kisah yang sangat diketahui ramai dan tercatat dalam tamadun terawal manusia di seluruh dunia. Malah, disebabkan kita sebagai umat Islam beriman akan kebenaran cerita Nabi Nuh dalam Al-Quran, selain wujudnya kesamaan kisah tersebut di dalam kitab-kitab suci agama lain, menjadi bukti bahawa semua agama besar sebelum Nabi Muhammad diutuskan berasal daripada sumber wahyu yang sama, di mana wahyu-wahyu tersebut diutuskan melalui para nabi serta rasul mengikut kaum mereka sendiri. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.